Halo semua, saya Cheng Ho dari Pelapan PetSmart. Hari ini kita akan bincangkan phosphorus dalam aquascape. So, phosphorus ni adalah salah satu unsur fertilizer macronutrients yang sangat penting dalam aquascape. Macronutrients termasuk carbon dari carbon dioxide, kalsium, magnesium dimeasure dengan GH, dengan yang selalu dikatakan NPK. So NPK itu stand for nitrogen, phosphorus dengan potassium. Nitrogen dari episod lepas kita dah bincang dah. So hari ini kita akan bincang phosphorus lah. Masa depan kita akan bincang akan K tu, potassium. So phosphorus, PO4. PO4 ni biasanya ada ratio 1 ke 20 nitrogen dengan 20 potassium. Lebih kurang macam tu lah. Ratio tu boleh di-adjustkan sikit. Depends on situasi anda lah. Tapi biasanya dalam NPK tu, phosphorus adalah paling rendah. Pekatan dia, concentration dalam aquascape tu, biasanya dalam lingkungan 1 mg per liter ke 0.1 mg per liter. Akan tapi, biasanya kita maintain dalam lingkungan 0.5 ataupun kurang sikit. Depend on dalam situasi itu. Semakin tinggi phosphorus tu, semakin kita kena naikkan nitrogen dengan potassium tu. Ini disebabkan ratio 21-20 tu lah. So, katakan anda ada 1 mg per liter phosphorus, nitrogen anda kena dinaikkan ke 20 mg per liter lah. So, katakan anda ada 0.5 mg per liter punya phosphorus, nitrogen anda boleh dikurangkan. Sebab kadang-kadang kita tak nak ada nitrate yang tinggi sangat. Kalau nitrate tu nitrogen tu kita boleh rendahkan, pokok yang merah akan lebih merah sikit. Ya. Tapi ratio ni boleh di-adjustkan. Mungkin setengah rumpai yang memerlukan phosphorus yang tinggi sikit tapi nitrogen rendah, kita boleh adjust. Rumpai ni termasuk macam moss ke, dengan satu lagi yang paling sensitif ialah Rotala macandra yang merah tu, yang warna yang sangat cantik tu. Tapi untuk dapat warna merah tu, nitrogen tu ratio dia kena sangat rendah banding dengan yang lain. Dia kena ada phosphorus yang tinggi, lepas tu nitrogen yang rendah. So kita boleh adjust dari sana lah. Unsur phosphorus biasanya datang daripada makanan ikan, sebab makanan ikan biasanya mengandungi phosphorus. Tapi biasanya tidak mencukupi untuk menampung keperluan rumpai kita tu. Sebab tu kita kena dose phosphorus lah. Phosphorus ni senang didapat. Ada banyak brand yang supply phosphorus untuk aquascape, Continental Aquatic, Seachem dengan Aquavitro. Tiga-tiga pun rasa tiada bezanya. Biasanya dalam instruction tu ada dosage untuk diletak. Katakan mungkin Aquavitro tu dia akan recommend mungkin 1 ml untuk lebih kurang 150-160 liter. Rasa 1 ml untuk 140 liter yang tak ingat dah. Tapi lebih kurang 1 ml untuk 145 liter punya aquarium tu seminggu letak 2 kali. Dosage ni cukup kalau aquascape tu tak banyak ataupun dari initial baru set up. Tapi biasanya bila aquascape aquarium you dah mantap, anda perlu menambahkan dosage tu. Mungkin kepada tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap hari double dose dia. Itu depends. So ingat, anda mesti check test phosphorus air anda tu untuk mendapat aquascape rumpai yang cantik. Sebab cuma ikut instruction je, anda tidak tahu berapa konsentrasi dalam aquarium tu. Yang paling penting bukan bubur nutrients. Yang penting ialah dapat maintain nutrients dalam level yang diperlukan. Tadi saya cakap, ideally phosphorus tu dalam 0.1 ke 1 mg per liter. Tapi dia boleh lebih sikit pun boleh. Tapi nitrogen tu ikut kena lebih.
So bila nitrogen tinggi sangat, ada banyak rumpai yang warna merah tidak begitu sesuai lah. So saya lagi kena stress sikit yang nutrien yang kita letak tu kena check dan maintain, bukannya letak je. Sebab value yang ada tu dengan ratio tu sangat penting. Okay? Kalau ratio anda tu ataupun konsentrasi nutrien tu tak balance, anda akan mengalami pelbagai jenis masalah. Mungkin fosforus anda terlalu rendah. So bila fosforus anda rendah sampai kosong, tidak ada lagi, banyak rumput, mungkin terutamanya moss ataupun macam Physidum ke, dia tak dapat tumbuh, ataupun rumpai yang menjala kat carpet plant tu pun susah nak tumbuh juga. Satu lagi problem ialah nitrogen anda mungkin akan naik tinggi sebab rumput anda tu tidak dapat menyerap nitrogen lagi disebabkan fosforus dah habis. So bila fosforus dah habis, rumpai tak dapat serap nitrogen dari biofilter anda yang digenerate tu, nitrit tu akan berkumpul dalam keran anda. Lepas tu mungkin anda tidak tahu, anda bubuh nitrogen lagi, dia akan naik tinggi sangat. So anda pastikan ratio tu betul. Ataupun bila anda ada fosforus yang tinggi tapi nitrogen yang tidak cukup, itu akan menggalak banyak jenis algae yang tumbuh, terutamanya mungkin cyanobacteria ataupun blue green algae ataupun dipanggil slime algae. Selanjutnya biasanya tumbuh bila nitrogen tu rendah sangat tapi ada fosforus yang tinggi. So sebab cyanobacteria ni dia tidak perlu nitrogen untuk tumbuh, tapi dia perlu fosforus yang tinggi. So katakan aquarium anda ada algae tumbuh, ia adalah sangat penting anda test air. Bukan je NPK ya. Sampai CO2 pun sangat penting. Ya. Katakan mungkin CO2 anda terlalu rendah. Anda tidak dapat maintain lah. So macronutrients ni memang satu benda yang anda selalu kena test dan adjust sampai value yang dia betul untuk mencapai satu aquascape yang sukses lah. Okay, kalau anda ada problem fosforus anda terlalu banyak, tak letak pun banyak. Okay. Nitrogen nak letak pun dah tinggi sangat, tak dapat balance sangat. So dari situasi ni mungkin anda boleh try guna aluminium oxide ataupun kita panggil phosphate remover yang terdiri daripada aluminium. Phosphate removernya biasanya ada dua jenis, iron oxide ataupun aluminium oxide. Anda boleh try aluminium oxide. Sebab aluminium oxide ni dia bila serap phosphorus, dia tak serap habis. Dia akan tinggal sikit dalam aquarium tu. Lepas tu dia akan serap dengan laju. So anda boleh mengeluarkan banyak phosphorus dalam aquarium anda dalam masa yang singkat, tapi tak habiskan semua sebab rumpai anda perlu ada phosphorus juga. Tapi ingat, aluminium oxide ni tidak boleh diguna untuk jangka panjangan lama. Dia tidak sesuai. So untuk temporary-nya. Akan tapi sebelum anda decide nak remove phosphorus dengan filter media ni apa ke, anda kena fikir mengapa phosphorus tu anda akan yang aquarium tu sangat tinggi. Mungkin anda makanan bagi terlalu banyak sangat, kurang tukar air pun boleh jadi macam tu, ataupun dosage you dah salah ya. So itu je untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. PM kita kat Facebook, Instagram ke, follow kita, visit website kita. Sana ada pelbagai informasi untuk anda. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Bye!